ini kita bersama dengan tetamu kita lah yang akan berbicara lanjut tentang keistimewaan di Perak atau secara khususnya kali ini topiknya mengenai Geopark Lembah Kinta. Ya, jadi kita perkenalkan tetamu kita Ain Maisyara Yazrul, pegawai tadbir Geopark Lembah Kinta. Jadi kita nak kongsikan kepada penonton ni lah, bila Geopark Lembah Kinta ni diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan. Okey. Untuk pengetahuan penonton semua, Geopark Lembah Kinta telah diisytiharkan sebagai Geopark Kebangsaan pada Oktober 2018. Jadi masuk tahun ni kita tahun yang kedua lah sebagai Geopark Kebangsaan. Cuma kalau kita lihat apabila kita berbicara tentang Geopark, pasti ramai membayangkan tentang satu lokasi yang bukan saja cantik dan juga menarik, tetapi ada banyak aktiviti yang boleh dilaksanakan. Jadi mungkin dari semasa ke semasa, sebab agak lama juga Geopark ini sudah diiktirafkan, jadi apa tarikan yang terkini yang menjadikan Geopark ini sebagai lokasi harus dikunjungi kalau datang ke Perak? Untuk kawasan Geopark ni, kita memfokuskan lebih kepada keindahan landscape itu sendiri dan bagaimana landscape itu ataupun warisan itu dapat memberikan aktiviti ataupun bagaimana komuniti itu dapat manfaat secara terus. Jadi di kawasan Geopark Lembah Kinta ni, kita lebih kepada outdoor activities lah, seperti caving di Gua Tempurung dan white water rafting di Sungai Jeram Kampang. Dan kita pada masa sama kita di Ipoh, kita ada wall climbing di Gunung Lang dan juga aktiviti-aktiviti lain seperti pengusaha homestay yang menarik dan yang boleh menunjukkan warisan sejarah atau budaya yang ada di Lembah Kinta ni. Kita lihat untuk mendapatkan title ataupun kemudahan Geopark Kebangsaan ini terhadap Lembah Kinta ini, dia bukan mudah. Mungkin ada ciri-ciri ataupun apa antara signifikannya menyebabkan Lembah Kinta ini diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan. Okey. Untuk menjadi sebuah Geopark, mahu Geopark Kebangsaan ataupun ke UNESCO Global Geopark, kita mempunyai pertamanya adalah mempunyai nilai signifikan dari segi geologi itu sendiri. Jadi kalau kita dapat lihat di kawasan Lembah Kinta ni, terdapatnya perbukitan khas ataupun batu kapur yang berusia 250 hingga 400 juta tahun dahulu. Jadi itu yang membentuk Lembah Kinta ataupun apa yang kita dapat lihat sekarang ni. Kalau kita ke lokasi di kawasan Lembah Kinta lah, sebab kalau kita hanya melihat kepada keindahan saja sudah tertarik, apatah lagi dengan suasana di situ apabila kita berada di kawasannya. Macam sekarang pun ini bukan pun di secara spesifiknya di Geopark itu, tetapi di sini pun sudah cukup memberikan gambaran keindahan alam semula jadi. Jadi nak memeliharanya perlu kerjasama semua pihak. Betul. Ya, bukan hanya pihak yang berwajib saja. Jadi untuk memastikan supaya keindahan itu dapat dipelihara, mungkin ada apa agaknya yang dilakukan oleh pihak pengurusan dan memastikan supaya penduduk sekitar pun sama-sama memelihara. Jadi untuk kita sama-sama memelihara, kata kunci ni adalah jaringan kerjasama lah. Di mana untuk Geopark ni kita ada inisiatif seperti Geopark Partner, Geopark Ambassador. Jadi orang-orang itu yang akan menjadi duta yang untuk mempromosikan ataupun mempunyai kesedaran lah tentang kepentingan Geopark dan juga bagaimana mereka boleh mendapat manfaat terus daripada inisiatif Geopark Kebangsaan ni. Ya, kita lihat Geopark Kebangsaan ini dapat meningkatkan ataupun memberi kemudahan kepada seluruh rakyat Malaysia juga rakyat peringkat antarabangsa berkenaan industri pelancongan seperti geopelancongan, ekopelancongan yang terdapat di Lembah Kinta ini. Mungkin boleh kongsikan apa antara impaknya kepada industri pelancongan di kawasan Lembah Kinta ini dan juga industri-industri hiliran kepada penduduk setempat. Apabila kita telah diisytiharkan sebagai Geopark Kebangsaan, jadi secara tak langsung kita dapat mempromosikan Lembah Kinta lah secara khususnya di peringkat kebangsaan, dan kemudian kita akan cuba satu hari nanti tidak mustahil untuk kita pergi sebagai Global Geopark. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Geopark itu adalah seperti satu penjenamaan ataupun branding yang baru yang boleh digunakan dalam konsep pelancongan. Jadi itu antara salah satu
tarikan lah yang ada di Perak dan semua orang patut mendapat manfaat lah daripada inisiatif tu. Ekonomi juga perlu kita beri perhatian sebab kalau kita berbicara tentang pelancongan ni ada setengah negeri itu memang bergantung sepenuhnya kepada industri pelancongan. Cuma kalau di Perak ini kalau dulu dia bergantung kepada industri biji timah. Ya, tapi sekarang apabila kita lihat pelancongan itu dijana dengan peninggalan biji timah itu sendiri, saya rasa itu yang menjadikan keistimewaan itu tidak ada di tempat lain. Ya, betul. Jadi bagaimana dari sudut sambutan orang ramai, kita lihat pelancong dalam negara pun kadang ada yang tidak pernah datang pun ke kawasan tempat sendiri ni. Apatah lagi kita nak menarik orang dari luar. Tambah sekarang ni dengan suasana semasa yang kita lihat dengan kesan pandemik COVID-19 ini pastinya agak terkesan, tetapi masih lagi boleh diteruskan dengan penjagaan pemeliharaan untuk kawasan-kawasan yang terlibat. Betul. Kalau tak dinafikan bahawa dulu pada abad ke-20 lah, Lembah Kinta ni memang salah satu pengeluar biji timah yang terbesar di dunia, bukan di Malaysia. Jadi secara tak langsung industri tersebut membentuk apa yang kita ada sekarang ni. Jadi sampai sekarang kita dapat lihat lagi tinggalan-tinggalan sejarah perlombongan itu sendiri, seperti ada yang di Kapal Korek, Tanjung Tualang, Muzium Biji Timah Kampar, malah di dalam gua-gua itu sendiri masih terdapat tinggalan. Jadi itu merupakan salah satu elemen yang menarik lah, dan yang saya rasa semua generasi patut tahu dan berbangga dengan apa yang kita ada di negeri Perak. Bercakap mengenai Geopark kebangsaan ini, pastinya antara aspek yang diberi penekanan ialah aspek pembangunan secara lestari. Jadi apa antara usaha-usaha yang telah dilakukan? Ya, betul seperti Mac cakap tadi, dia perubahan lanskap daripada perlombongan biji timah sekarang ini lebih berfokus kepada industri ekopelancongan, geopelancongan. Jadi apa antara usaha-usaha yang dilakukan untuk memastikan kelestarian alam sekitar ni semuanya terjaga sehingga hari ini? Kalau kita lihat, kalau dalam konsep Geopark ni kita ambil konsep win-win situation lah, di mana pada masa sama kita memelihara alam sekitar, dan pada masa sama tapak tersebut boleh dibangunkan sebagai pelancongan. Jadi antara usaha yang kita lakukan adalah kita menyediakan garis panduan bagaimana untuk membangunkan kawasan tersebut. Sebab kita mahu perkara ini atau pewarisan ini berterusan sampai bila-bila. InsyaAllah. Saya rasa orang kampung di sini pun sangat bertuah sebenarnya. Mereka tidak perlu bersusah payah. Dah ada pun di kawasan ini menikmati apa yang ada. Cuma untuk kelestarian itu tanggungjawab semua pihak lah. Cuma untuk masa akan datang mungkin ada perancangan daripada pihak pengurusan untuk memastikan supaya kita tidak hanya terhenti di sini saja. Kita ingin memastikan supaya kelestarian dan juga keindahan alam semula jadi ini dapat dipelihara. Pada masa yang sama, pembangunan juga tidak ditinggalkan. Ya, sebab anak-anak muda kita, mereka cenderung untuk ke bandar. Ya, bandar-bandar besar untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya di kawasan ini juga boleh menjana pendapatan. Betul. Itu yang salah satu agenda dalam Geopark ni, di mana kita mahu memupuk perasaan sayang ataupun punya dirilah, jati diri penduduk tu sendiri, di mana kita menghargai ataupun kita terus menyokong usaha yang untuk membangunkan kawasan mereka sendiri. Sebab sekarang ni ramai yang keluar bandar untuk mencari pekerjaan, tetapi dengan adanya Geopark ni diharap akan membuka lebih banyak peluang lah, seperti untuk menjadi guide, untuk membuka homestay dan sebagainya, transportation dan pengangkutan. Jadi itu antara peluang lah yang boleh diberi kepada golongan-golongan di luar sana. Ya, itulah dia perkongsian mengenai Lembah Kinta sebagai Geopark kebangsaan. Jadi kita lihat, kita maklumkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya dalam Citra Desa kali ini, Lembah Kinta ni memang cukup dikenali dengan keindahan alam semula jadi, flora dan fauna, perbukitan batu kapur yang cukup unik, dan juga sejarah perlombongan yang boleh anda terokai di negeri Perak, khususnya di Lenggong. Ya, diharapkan semoga jangan terhenti di sini saja usaha pihak masyarakat setempat lah. Masyarakat juga perlu menjadi penyumbang untuk memastikan kelestarian, dan perkara itu dapat kita teruskan untuk masa akan datang. Bukan mudah sebenarnya. Betul. Tapi perlu kerja keras. Sebenarnya okey. Sebenarnya kita sekarang ini akan menyaksikan salah satu lagi lokasi pelancongan bersejarah yang cukup menarik di negeri Perak, iaitu di Kelly Castle. Jadi sambil-sambil itu kita nak minum dululah dekat sini. Silakan. Silakan.